Dari semalam Amir perasan yang Syam ni tak banyak nak bicara. Bila ditanya, hanya sepatah yang dijawab. Mungkinkah kesan daripada rasukan 2 malam lepas? Rasanya dia sudah tenangkan Syam walaupun dia masih lagi tidak mampu merawat Syam secara sepenuhnya. Mei, kenapa dengan Syam tu? Dali menyekul lengan Amir yang berada di sebelahnya di kaunter. Biasalah, adalah tu masalah dia. Amir membelek-belek nama-nama yang didaftarkan di dalam buku di hadapan kaunter. Aku tanya dia tadi pasal mayat kena bunuh tu. Boleh je dia buat selamba badak dia aja. Dali merengus. Alah, kau pun apa kurangnya? Masa kau ada masalah, aku tanya. Haram juga kau nak jawab. Amir menempelak Dali. Dali diam. Malas dia hendak bertekak dengan Amir. Dia bersandar di kerusi sambil membaca surat khabar. Zaman canggih ni, mana ada orang dah baca surat khabar? Semua pakai telefon je weh, kalau nak baca berita. Amir menyindir. Dali tidak menghiraukan kata-kata Amir. Beli handphone mahal-mahal. Buat apa kalau kau tak guna? Kau sindir aku Dali mendongak memandang Amir yang masih lagi berdiri di sebelahnya. Amir senyum sinis. Dia tahu kegiatan Dali selama ini. Selagi perkara itu tidak mendatangkan masalah, dia biarkan sahaja. Usai memeriksa nama, Amir pun melangkah ke bilik mayat semula. Syam bermenung di meja yang selalu mereka gunakan untuk menulis laporan. Daripada raut wajah lelaki itu, dia tahu mungkin ada perkara yang mengganggu fikirannya. Syam, kau tengah fikir apa ni? Amir melabuhkan punggung di kerusi sebelah Syam. Syam yang sedang tunduk dengan kedua-dua belah tangannya mencengkam rambut mula berpaling. Laporan siasatan polis dah lengkap ke? Amir senyum. Soalan lain yang ditanya, soalan lain pula dilontarkan kepadanya. Laporan yang mana? Amir meletakkan kertas yang ditulis nama-nama tadi di atas meja. Matanya masih lagi menala kepada Syam yang kelihatan kusut. Laporan mayat yang dikerat 2 hari lepas. Amir diam seketika. Dia hanya memerhatikan Syam yang kelihatan resah gelisah. Ujian DNA ni masih belum ada keputusan. Hasil bedah siasat. Mayat yang dikerat tu nanti kemungkinan dibunuh dengan senjata tajam dan ianya dilakukan oleh seorang yang profesional lah dalam kerja-kerja macam ni. Jelas Amir. Oh. Syam kembali tunduk. Jemarinya masih lagi mencengkam rambut. Fikirannya kini tertumpu pada pedang panjang yang dipegang lelaki berbaju hitam yang dilihat pada malam itu. Syam, kau kenal ke identiti bangsa? Amir pula merasa ada sesuatu yang cuba Syam sembunyikan. Syam masih lagi menundukkan wajah. Soalan Amir tidak perlu dijawab. Dia tidak mahu diseret sekali dalam kes polis. Kematian Tajul dengan cara itu mungkin satu pembalasan untuknya yang sentiasa mencabar kekuasaan Tuhan. Dia tahu tangkal yang dipakai Tajul adalah bertujuan untuk kebal. Kejadian di Samut Prakum dahulu pun kembali menujah minda. Apakah kematian Tajul adanya kaitan dengan Ming Hun? Syam. Kali ini Syam mula mendongak. Amir, sahabat dan rakan sekerjanya, memandang dengan riak yang resah. Mei, Tati dia tak dapat tolong aku. Kia itu dah meninggal. Syam kembali tunduk. Kali ini mukanya diraup dengan helaan nafas yang berat. Amir tunduk. Itu rupanya yang menyebabkan Syam tidak ada mood hendak bersembang. Aku akan tolong kau, Syam. Aku akan tolong kau. Amir peluk tubuh Syam, cuba mententeramkan sahabatnya. Syam, kau janganlah mengalah. Semua tu adalah jin syaitan yang cuba nak buat kau takut. Kau kena lawan. Wajah Syam semakin sugul. Ada genangan di kelopak matanya. Syam masih lagi diam. Dia sudah tidak mampu berkata-kata. Segala harapannya punah. Kau kena ingat, Syam. Allah lebih berkuasa. Apa yang terjadi adalah atas izinnya. Kau kena yakin tu, Syam.
Janganlah sesekali kau berpaling daripada terus beribadah. Kuatkan iman kau tu. Hanya dengan cara tu sajalah kau akan bertahan. InsyaAllah, Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang bertakwa. Amir menepuk-nepuk bahu Syam. Syam mengangguk perlahan. Minggu depan, kau ikut aku jumpa dengan seorang ustaz di Tanjung Karang. Aku ni pernah ikut kawan aku berubat dengan ustaz tu. Kawan aku tu terkena badi mayat macam kau lah. Alhamdulillah. Dia sembuh dengan izin Allah. Amir cuba berikhtiar untuk Syam yang ternyata sudah berputus asa. Tapi kes dia tu tak sama dengan kes aku. Syam menyeka air mata yang mula jatuh. Kita ni usahalah. Berdoa saja tak cukup. Doa dan ikhtiar. Selebihnya kita bertawakal. Amir, Syam. Serentak mereka berdua berpaling ke pintu keluar dari bilik mayat itu. Tu macam Dali dah panggil kita tu. Amir bingkas dan melangkah menuju ke kaunter. Syam turut membuntuti Amir. Langkah mereka berdua terhenti di muka pintu. Dali sudah pucat di tepi kaunter, memandang tidak berkelip ke satu arah. Amir segera menghalakan matanya ke arah itu. Dia manalah liur. Syam dari tadi keluh lidahnya. Kaki yang memijak lantai simen itu terasa melekat kuat. Terasa seperti turut sama di simen. Satu susuk tubuh sedang berdiri di luar bilik mayat dalam keadaan yang samar cahaya lampu jalan tidak jauh dari bangunan itu. Di tangan kanan susuk tubuh itu, sebilah pedang panjang digenggam kemas. Terlintas dalam benaknya, lelaki sama yang dilihat sedang mengerat dan memenggal kepala Tajul di dalam bilik bersiasat malam kemarin. Namun, lelaki itu tidak jelas wajahnya. Syam, kau rasa tu hantu ke? Atau... Amir mula bersuara agak perlahan. Dali masih lagi kejung di tepi kaunter. Syam tidak menjawab pertanyaan Amir. Dia masih lagi memerhatikan susuk tubuh itu yang kini sudah pun mengatur langkah ke arah mereka. Mata Syam terbeliak sampai saja wajah samar lelaki tadi sudah dapat dilihat dengan jelas. Dengan keadaan yang berlumuran darah, lelaki itu berhenti di muka pintu masuk ke bahagian kaunter. Amir pantas memandang Syam yang masih tidak berganjak dari situ. Korang nampak tak apa yang aku nampak? Syam merenung tajam lelaki tadi yang masih menggenggam pedang panjang. Jangan bergerak. Tengok saja apa yang lelaki itu nak buat. Dia tu bukan di alam kita. Syam berpesan. Amir dan Dali saling berpandangan. Setapak demi setapak lelaki tadi menapak dan mula memasuki bilik mayat. Syam, Amir dan Dali hanya melihat dengan ekor mata. Masing-masing kaku. Lelaki berpakaian hitam itu kini sudah tiba di muka pintu bilik yang menyimpan peti mayat. Suara dengusan kuat dihembus dari hidung dan mulutnya. Mereka bertiga masih tidak berganjak dari tempat masing-masing. Hanya mata yang berani memandang pergerakan dan tindakan lelaki tadi yang kini sudah mendekati peti mayat. Salah satu peti mayat dibuka. Pandangan lelaki itu kelihatan sayu melihat mayat yang terbujur kaku di dalam peti mayat. Syam masih lagi tidak berkutik. Amir dan Dali masih berada di tepi kaunter, juga tidak berganjak dari situ. Syam hanya memerhatikan lelaki tadi yang kini sudah pun mula melangkah keluar dari bilik mayat menuju ke bilik rehat. Hilang sahaja lelaki itu daripada pandangan, Syam mula tersedar. Kaki yang terasa bagaikan dipaku tadi dengan mudah sahaja diangkat. Terus sahaja dia meluru keluar dari bilik mayat. Mir. Mana Bidin? Mana Bidin? Syam segera menepuk bahu Amir yang seperti dipukau sama sepertinya. Bidin? Terpinga-pinga Amir. Rasanya seperti baru sedar daripada mimpi. Ya, Bidin. Sergah Syam. Dia tahu lelaki tadi akan mencari Bidin. Dia kat bilik rehat. Terketar-ketar Dali berkata. Sempat Syam melihat seluar yang dipakai Dali sudah pun basah. Pertama kali melihat wajahnya pucat lesi dan menggeletar hinggakan Dali terkencing dalam seluar.
Syah meluru ke bilik rehat yang terletak tidak jauh dari bilik mayat itu.